Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Hai Raja Petra Kamarudin. Apa khabar? Raja Petra ni telah acap kali fitnah saya dan dia pun banyak fitnah orang lain juga. Tapi oleh kerana dia yang pertama rasanya dia ni bankrupt. Jadi nak sama orang bankrupt dari segi undang-undang macam sia-sia lah. Kemudian kita nak jawab Raja Petra ni dia dah lari pergi ke UK. Dia tak ada dalam Malaysia, dah lama dia lari. Ya. Semua orang tahu sebab apa dia lari. Kerana banyak sangat saman-saman fitnah menunggu dia. Oleh kerana tu dia lari duduk di UK. Kita nak saman satu isu perundangan nak bawa dia ke Mahkamah Malaysia. Dan Raja Petra ni bolehlah dengan itu kita katakan Raja Fitnah Malaysia. Ya. Dialah yang paling pakar memfitnah orang-orang yang diupah untuk dibunuh karier politik. Dan tiba-tiba saya naik nama balik dalam TikTok Raja Petra, Raja Fitnah ini, menunjukkan mungkin selepas pengumuman saya jadi calon Pakatan Harapan di Pasir Mas, sedikit sebanyak saya ada nilai tambah. Jadi Raja Petra tak senang, maka dia attack saya. Ada 2-3 isu yang dia serang saya. Tuan Raja Petra ataupun Raja Fitnah, saya harap dia dapat dengar. Saya sebenarnya tak nak ambil bahagian menjawab, kerana bila ada orang lain menyebarkan di Malaysia dan orang ni tak ada latar belakang bankrupt, saya boleh saman. Ya. Macam saya dah pernah saman seorang pemimpin PAS bekas pegawai kanan PKINK kerana dia kata saya terima duit daripada toke judi. Isu samalah. Ya. Saya dapat duit daripada toke judi. Dan toke judi itu adalah genting. Satu orang dia telah masuk perangkap saya. Dia postkan benda ni dekat pilihan raya 2018. 2013 ke 18 saya lupa ya. Dan saya dah saman orang ni. Saya tak payah saman Raja Petra. Saya kena saman orang yang ada standing local standby yang saya boleh menang. Dan alhamdulillah Mahkamah Tinggi dah beri kemenangan pada saya. Ya. Orang yang kata saya terima duit daripada toke judi ni dah kalah saman. Dan dia kena bayar dengan saya duit. Alhamdulillah saya adalah duit sikit pada masa itu kerana menang saman dengan seorang pemimpin PAS yang kata saya terima duit daripada toke judi. Adapun mengenai dengan saya tikam Tok Guru dengan cara saya ambil duit daripada toke genting, saya ubah minit mesyuarat. Ya, kononnya dengan cara itu Esko tak lulus permohonan pemimpin DAP, dapat kawasan balak di bawah Yayasan Islam Kelantan. Saya nak beri juga pada toke pada DAP ni, saya ubah minit mesyuarat Esko. Besar tu. Ya, ubah minit mesyuarat Esko ni besar. Ini kes jenayah yang teruk, yang besar. Kalau betul Husam Musa yang begitu dibenci oleh Raja Fitnah Petra Kamarudin dan bagi pihak orang yang upah Raja Petra ini, saya cadang senang saja. Buat laporan polis hari ini juga. Salah seorang Esko Kerajaan Kelantan, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, atau atas arahan Esko, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Undang-Undang Kerajaan Negeri, atau mana-mana ahli penyokong PAS boleh membuat laporan polis pada hari ini juga. Ini dah berapa tahun ni? Mungkin dah masuk 10 tahun lebih ya. Tak ada keterlintas nak buat laporan polis untuk kenakan Husam, bagi Husam masuk penjara, duduk sama-sama dengan penjenayah-penjenayah keuangan negara yang lain ya. Jadi saya cadang Raja Petra, Raja Fitnah ni senang saja. Call Ustaz Hadi, buat laporan polis. Pasal apa saya minta dia call Ustaz Hadi? Pasal kita lihat Raja Petra
ada perjumpaan mesra makan malam dengan pemimpin-pemimpin PAS, termasuk Menteri Besar Terengganu, termasuk Presiden PAS. Saya tak ada can nak makan malam dengan Raja Petra. Maklumlah saya orang kecil, ya. Pemimpin PAS dekat 10 orang layan Raja Petra, Raja Fitnah, duduk sekali berbincang fisabilillah dengan cara fitnah orang. Macam ni ke fisabilillah? Ya. Jadi Raja Petra tolong fikir diri sendiri. Baik. Cerita dia macam ini. Nga Komeng ini, pemimpin DIP Perak, dia beli syarikat. Nama syarikat dia Upaya Padu, yang dulunya dimiliki oleh Datuk Wong, yang dapat kawasan ladang dan balak di bawah Yayasan Islam Kelantan. Yayasan Islam Kelantan dah lulus perkara ini kepada Datuk Wong. Nama syarikat Datuk Wong Upaya Padu. Sampai satu masa Datuk Wong dia nak untung, mungkin dia jual kepada orang yang nak beli. Orang yang nak beli itu antaranya adalah syarikat keluarga Nga Komeng. Dan dia dah beli melalui perjanjian, dia ambil alih syarikat tersebut. Dia beli syarikat Upaya Padu tadi, ya. Dalam undang-undang syarikat, dalam undang-undang perniagaan negara kita, bila syarikat tu dah dibeli, ownership ladang dan segala macam dimiliki oleh pembeli yang baru. Namun begitu masa itu, Yayasan Islam Kelantan minta perkara ini dibawa untuk kelulusan lembaga kerana pertukaran hak milik. Dan saya difahamkan, ya, saya difahamkan lembaga Yayasan Islam Kelantan telah luluskan permohonan Nga Komeng pada masa itu untuk ambil alih syarikat Upaya Padu. Bila dah diluluskan oleh lembaga Yayasan Islam Kelantan, dia tidak ada kena-mengena dengan Esko. Saya masa tu pun tak tahu. Bila Raja Fitnah buat cerita, baru saya, Yayasan Islam Kelantan jual pada Nga Komeng, ya. Tak dibawa ke dalam Esko. Kalau dibawa dalam Esko, mintalah mana-mana Esko yang baik dengan Raja Petra, Raja Fitnah ini, keluarkan bila minit mesyuarat tu Esko telah berlaku, di mana syarikat Upaya Padu mendapat kelulusan Esko atau ditolak oleh Esko seperti yang didakwa. Satu, laporan polis. Yang kedua, tunjukkan kepada orang ramai laporan ataupun minit mesyuarat Esko yang menunjukkan perkara ini pernah dibawa untuk pertimbangan Esko Kelantan. Jawabnya tidak ada. Don't worry Raja Petra. Tak ada, ya. Dulu saya tak jawab, tapi sekarang oleh kerana keadaan dah berubah, ramai orang terpedaya dengan fitnah ini, parti saya dan pilihan raya PH terjejas, saya berkewajipan jawab. Bukan kerana saya nak layan Raja Petra. Saya tahu ini Raja Fitnah. Tetapi saya jawab bagi menghilang keliruan orang ramai yang tak berdosa. Bawa mana dia minit mesyuarat tu, ya. Minta Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, rakan-rakan Raja Fitnah yang lain, keluarkan minit mesyuarat isu ini pernah dibawa untuk pertimbangan Esko. Jawabnya tidak ada. Jadi yang lulus itu adalah lembaga Yayasan Islam ataupun YIK sahaja. Siapa dia ahli lembaga YIK? Raja Petra jangan menung panjang. You are smart guy. Awak bukan bodoh, awak ada otak. Awak intelligence guy. Who? Siapa? Tolong jawab saya. Come on. Please tell me. Siapa lembaga YIK tu? Tell me. Lembaga YIK itu adalah Datuk Mak Yaakob, Menteri Besar sekarang, masa tu Timbalan Menteri Besar. Datuk Muhammad Amar, sekarang Timbalan Menteri Besar, dulu adalah Esko. Husam Musa ada tak dalam tu? Ada tak? Ada tak? Ya? Kita santai-santai je Raja Petra. Nama Husam Musa, don't worry, tak ada dalam tu. Case closed. Ya. Jadi isu ini adalah bagaimana YIK boleh lulus konsensi balak
kepada Datuk Wong melalui upaya padu 10,000 ekar. Kenapa tak bangkitkan? Siapa yang meluluskan? Siapa yang dapat kelulusan itu? Yayasan Islam Kelantan. Kenapa lulus kepada Datuk Wong? Ya. Dan kemudian bila Ngah Komeng ambil alih, kenapa luluskan kepada peralihan itu kepada Ngah Komeng dalam JIK, dan tiba-tiba getah itu saya kena pegang. Isi nangka Raja Petra dan rakan-rakan makan. Not fair lah. Ya. Balik kepada judi. Can you show me berapa sen saya ambil daripada token judi? Siapa nama token judi itu? Kam? Masuk akal ke? Masuk akal ke saya nak ambil duit daripada token judi tu? Baiklah, kalau saya memang tergila-gila nak sangat duit judi tu, token judi tu nak beri pada saya pasal apa? Come on. Be logical lah. Token judi tu, lesen dia bukan di Kelantan. Lesen dia under MOF. Operation dia di Genting Highland dalam negeri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan bawah Datuk Usam Musa. Macam mana itu pun boleh tukar. Ya. Genting tu bukan duduk di Gua Musa, Genting tu duduk di Pahang. Kenapa token Genting tu nak bayar Husam Musa? Sedangkan Kelantan tak ada kena-mengena dengan pelesinan apa-apa pun Genting Highland. Pelesinan Genting Highland dan operasinya adalah bawah MOF dan di Pahang. Kenapa token judi tu gila nak bagi saya duit? Ya. Lepas tu ada contoh ke? Ada bukti ke? 20 sen ke? 1 juta ke? Come on. Kalau saja nak cakap macam tu, saya pun boleh cakap Raja Petra ambil upah daripada orang tua orang ni. Kalau tidak, macam mana you duduk UK? Macam mana nak belanja? You bukan orang miskin kat UK. Hai. Ada juga orang macam tu.